Assalamualaikum. Okay, kita sambung pelajaran kita hari ini, praktis Kendiri 1+1C. Nombor 1 ni teacher tak terangkan sebab saya rasa semua tahu boleh jawab. Hanya gantikan nilai X dan nilai X gantikan dalam X, nilai Y gantikan dalam fx. Kemudian carilah nilai C. Sama je yang ni, cuma yang C ni pintasan Y sama dengan 4 ni bermaksud nilai Y dia 4. So 4 ni ganti dalam fx. So pintasan bila melalui pintasan Y bermaksud X dia kosong. Jadi masukkan X dia sifar. Masukkan nilai X sifar, kemudian cari kira nilai C. Okey, teacher nak terangkan nombor 2. Nombor 2, rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik. Okey, ada dua graf fungsi kuadratik ni. Okey, satu Y sama dengan fx. Okey, yang purple ni ialah graf fx. Graf fx. Dan yang pink ni ialah graf gx yang dilukis pada paksi yang sama. Soalan tanya, nyatakan julat nilai P. Soalan tanya, nyatakan julat nilai P. Macam mana nak kira okey, sebelum tu saya nak awak faham, bila sebut je julat maksudnya ada simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan ni ada 4. Kurang sama dengan, lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. Okey, so dia nak julat nilai P. Ingat balik bentuk ni, bentuk graf yang berubah. Yang ni lebih lebar daripada yang ni. So ingat balik, apakah nilai kita tengok dalam fungsi kuadratik ni, kat mana nilai A, nilai B ataupun nilai C yang menentukan bentuk graf. Bentuk lebih lebar, nilai apa yang kita kena tengok? Ni bentuk lah, maksudnya perubahan bentuk graf. Lebih lebar, lebih sempit, bentuk graf. Jadi nilai apa yang kita perlu tengok? Nilai A. Ingat balik nilai A. Okey, graf ni kan. Ingat, ni graf masam. Jika graf masam, negatif. Memang kalau graf masam, A dia bernilai negatif. Okey, sekarang ni kita nak tengok, kita nak tahu julat nilai P tadi. Okey, kena faham, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Ingat yang tu. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Okey, tadi graf masam. Graf masam memang negatif. Okey, memang negatif. A dia ni, awak tengok kecil nilai A. Kalau A1 lebih kecil daripada A2, nilai A1 lebih kecil daripada A2, maka graf ni lebih lebar. Okey, A1 ni graf warna hijau. Nilai A1 lebih kecil daripada A2, maka grafnya lebih lengkuk, graf dia lebih lebar. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Semakin kecil nilai A, maksudnya nilai A1 ni lebih kecil pada A2, maka lengkuk graf dia lebih lebar daripada lengkuk graf yang ni. Okey, ingat, lebih kecil. Maksudnya nilai A1 lebih kecil daripada A2. A1 lebih kecil daripada A2. A1 ni graf fungsi fx lebih lebar daripada gx. Ingat ya. Jadi awak tengok soalan ni, graf fungsi fx ni lebih lebar daripada gx ni. Jadi A1 ni A2. A1 mesti kecil daripada A2. Okey, maksudnya P ni mesti kecil daripada A2 dia ialah 4. P ni mesti lebih kecil daripada 4. Okey, bila julat, satu lagi, kita tulis macam ni. Julat P lebih kecil daripada 4. P lebih kecil daripada 4. Lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada C
sifar. P kena lebih besar daripada sifar. Maksudnya daripada kena lebih besar daripada sifar. Kalau sifar bermaksud sifar, negatif sifar darab dengan X kuasa 2, jadi hapus X kuasa 2. Jadi dia kena lebih besar pada sifar. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tak boleh seterusnya, kena kurang daripada 4. Maksudnya P ni nilai dia kena lebih daripada sifar. Maksudnya nilai 1, 1 masih lagi kurang daripada 4. 2 kurang lagi daripada 4. 3 kurang daripada 4. Tak boleh 4. Apa tak boleh 4? Sebab syarat untuk graf ni lebih lebar daripada yang ni, A1 dia kena kurang daripada A2. So maksudnya A2 dia 4, maksudnya A1 dia kena kurang daripada 4 lah. So ini ialah julat nilai P. Okey, berikan justifikasi anda. Macam mana kita nak bagi tahu sebab dia? Sebab apa kita buat julat macam ni? Satu, lebar. A1 kena huraian lah ni. A1 lebih kecil daripada A2, maka graf fx lebih lebar. Lengkuk graf ni lebih lebar. Dan satu lagi, perlu lebih besar daripada sifar. Okey, untuk soalan nombor 3, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Okey, ni graf fungsi kuadratik fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Titik A 3,14 ni, A ni, titik A ni ialah titik maksimum graf fungsi kuadratik. Okey. Diberi K ialah integer dengan keadaan K ni berada di antara negatif 2 hingga 2. Bermaksud K perlu lebih besar daripada negatif 2 dan kurang daripada 2. Soalan tanya nyatakan nilai K. So macam mana nak cari nilai K? Okey. Mula sekali awak tengok maklumat yang dia bagi. Maklumat dia bagi titik maksimum 3,14. Okey, satu lagi dia bagi hash ni ialah hash ni ialah C, iaitu pintasan Y. Pintasan Y bermaksud X dia kosong. Titik kat sini ialah sifar hash. Hash ni ialah nilai paksi, nilai yang memintas paksi Y ataupun paksi fx. Okey. Diberi K ialah integer dengan keadaan negatif. K lebih besar daripada negatif 2, lebih kecil daripada 2. Soalan nak nilai K. Jadi awak tengok graf ni. Graf apa ni? Graf masam. Bila graf masam, nilai A dia mesti negatif. Nilai A dia mesti negatif. Jadi awak tengok sini. Dia bagi tahu K ni antara negatif 2 hingga 2. Okey, bermaksud K ni lebih besar daripada negatif 2. Negatif 1 kecil daripada 2, maksudnya 1. Sama ada negatif 1 ataupun 1. Okey, graf ni graf masam. Bila graf masam, maka K dia ialah negatif 1. A dia perlu negatif. A dia ni, K dia ni ialah negatif. Jadi jawapan dia negatif 1 lah. Jadi nilai K dia ialah negatif 1. Okey. B. So sekarang ni kita dah dapat persamaan. Persamaan yang kita dapat ialah fx ni negatif 1. So masukkan dalam K, jadi dapat negatif x kuasa 2 tambah 6x tambah hash. Dengan menggunakan nilai K tu daripada A, hitung nilai hash. So macam nak cari nilai hash? Okey, macam nak cari nilai hash ni? Masukkan 3 dalam X. Masukkan 14 dalam fx. Negatif 3 kuasa 2 tambah 6. 3 tambah hash. 14 sama dengan 3 kuasa 2, 9. Negatif 9 tambah 6, 12, 18.
Okey, jadi hash sama dengan 14 tambah 9 tolak 18. So, sama dengan berapa? Sama dengan, jadi bila pindah negatif 9 jadi positif, positif 18 pindah jadi negatif. So, hash sama dengan 5. Okey, selesai B. A dah, B dah, C. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik. Ni fungsi kuadratik kita dapat. Sekarang ni bila fungsi kuadratik ni dipantulkan pada paksi X. Maksudnya graf ni dipantulkan pada paksi X. Dia mesti dapat macam mana? Pada paksi X, berikan jawapan anda dalam bentuk fx ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, nilai A dia dah nilai positif. Sebab apa? Sebab apabila kita pantulkan pada paksi X ni, graf akan membentuk macam ni. Graf akan membentuk macam ni. So, dia dah tak jadi titik maksimum, dia dah jadi titik minimum. So, sekarang ni so dia akan dapat pintasan Y dia dah bernilai bila pantulkan. Sini berapa? Hash dia. Hash tadi dapat berapa? Okey, hash tadi 5. Okey. So, bila ke bawah negatif 5. Okey, negatif 5. Ni maksimum dia, tinggi dia 14. So, turun ke bawah. Turun ke bawah negatif 14. 3 sama. Nilai X dia sama. 3 juga. Jadi titik minimum dia 3 negatif 14. Pintasan Y dia ataupun pintasan pada paksi fx negatif 5. Jadi persamaan yang kita dapat ialah fx sama dengan A dia x kuasa 2. Tadi negatif 1. Untuk graf yang ni negatif 1. Jadi bila pantulkan dia jadi positif 1. X kuasa 2 tambah B dia. B berapa B? B tu nilai apa B? Ingat balik. Okey, gini. Kalau nak lagi mudah, kita dah dapat persamaan fungsi kuadratik yang ni ialah fx sama dengan negatif x kuasa 2 positif 6x dan hash dia ialah 5. Okey. Bila kita pantulkan di atas paksi X, kita darab dengan negatif. Pantul kita darabkan dengan yang ni, semua ni darabkan dengan negatif. So, kita akan dapat fx sama dengan negatif darab negatif positif x kuasa 2. Negatif darab positif negatif 6x. Negatif darab dengan positif negatif 5. Ini persamaan yang kita dapat. Jadi persamaan yang jawapan dia ialah fx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tolak 5. Okey. Inilah persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Okey, selesai.